Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya, maupun yang sedang menyaksikan dari rumah ya. Saya mengucapkan selamat datang di dalam ibadah kita. Kita bersyukur kita bisa buka kembali ibadah di gereja ya, sambil juga ibadah online ya. Ini semua karena anugerah Tuhan ya. Dan saya sukacita lihat Bapak Ibu sekalian ya, pada sehat-sehat semua ya. Walaupun sudah berapa bulan kita tidak bertemu, tapi semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah, mungkin saya cek dulu nih, udah pakai masker semuanya? Udah ya? Udah cuci tangan semuanya? Oke ya, kita tetap ibadah sambil kita menjalankan protokol kesehatan, dan ini demi kebaikan kita semua. Oke? Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji memuliakan namanya. Kita mau berjanji pada Tuhan bahwa kita tidak pernah akan meninggalkan Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu berharga di dalam hidup kita, lebih dari apapun. Mari kita naikkan pujian ini, Never Let You Go.
menyertai kami, Engkau menolong kami Tuhan. Tidak pernah terlambat Tuhan, tangan-Mu Tuhan menolong kami Tuhan. Kami percaya itu dengan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mau membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan lambaian tangan kepada saudara-saudari kita yang sudah lama tidak ketemu ya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama. Selanjutnya kita mau menaikkan pujian, kita mau menyembah, menaikkan pujian bagi Tuhan, kita memuji Dia. Kita katakan lebih dari pemenang. memuliakan nama Tuhan kita. Selanjutnya mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati kita, akan menguatkan setiap kita yang ada di sini. Ya, kalau kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus padamu berseru.
perbuatan-Mu bagi setiap kami, sehingga di pagi hari yang indah ini Tuhan melayakkan kami semua boleh ada di tempat ini, walaupun dalam waktu yang cukup lama, bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah kami di tempat ini. Tetapi karena kemurahan-Mu yang besar bagi setiap pribadi kami, Bapa, Engkau memperkenankan kami boleh hadir duduk di tempat ini untuk beribadah bersama, memuji mengagungkan nama Engkau yang luhur. Terima kasih atas perbuatan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami rindukan bahwa kesempatan seperti hari ini akan terus berlanjut untuk Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka tidak terhalang untuk beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hari ini, dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi tiap-tiap pribadi kami. Seperti seorang perempuan, ketika dia merindukan
dari apa yang berkat Tuhan Engkau sediakan. Hanya remah-remah saja. Kami rindu hari ini ketika kami dengan penuh kerinduan keberadaan firman, pengertian kami yang terbatas, kami boleh memahami dalam hidup kami untuk kami lakukan sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Nyatakan keberadaan firman-Mu, pengertian dari sehingga firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu menyentuh bagian hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, kami semua menjadi saluran kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan dijamah oleh Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. 大家平安， Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. 很高兴能够再 Saya lihat Bapak Ibu 见到你 Saudara semakin cantik dan semakin ganteng. 看到大家很美丽又很英俊， Mungkin sebagian besar sudah lebih banyak di rumah, bekerja di rumah begitu ya. 可能有大部分就是待在家里或者工作， Jadi kulitnya lebih terjaga, tidak kena sinar matahari 所以我 atau 们 apa. 的皮肤看来比较美。 Walaupun ada video-video yang itu, tak aku sangka ternyata saya pikir aku di rumah itu lebih cantik, tapi nyatanya begitu ya, malah makin butek gitu ya. 虽然好像我们看在家里好像我们越来越美越来越白，但是呢，真是呢是我们越来越老去这样。 Tapi di sini semuanya saya lihat cantik Bapak Saudara. 但是在这里我看大家都是很美， Ya itu karena Tuhan baik bagi kita, amin. 因为我们的上帝是很好。 Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. 我们来看，我们来学习我们的经文。 Saya rindu kepada setiap kita 我很渴慕我们大家 punya sebuah pengharapan yang besar, 有一个很大的盼望， punya sebuah kerinduan atau ekspektasi yang besar di dalam diri kita untuk mengalami sesuatu dari Tuhan. 有很大的一个渴慕，我们要得到什么东西从我们的上帝。 Sehingga walaupun kondisi kita sepertinya tidak memungkinkan untuk itu, 虽然现在的情况我们觉得好像不能够， tetapi pengharapan ini menjadi sebuah saung yang kuat, menjadi sebuah jangkar yang membuat kita bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. 但是有了这个盼望，我们会觉得我们有一个很大的能力，有很大的喜乐。 Ya, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. 我们来一起来学习，我们来学习，打开我们的 Ya, 圣 saya 经。 kasih tema khotbah hari ini takut akan Tuhan. 今天的题目就是今 Ini harusnya ada presentasi tapi itu namanya human error ya. 呀，虽然刚才我是打算要打开一个在大题目，但是因为我们的系统有问题，所以我们就过去了。 Jadi saya berharap Bapak Saudara bisa konsen hanya sebentar dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari bersama. 所以我们要一起来专注我们今天所要一起学习的一个题目。 Ya, kita buka dalam Amsal pasal 1 ayat 7, ayat yang sangat-sangat sering kita gunakan untuk anak-anak khususnya begitu ya. 我们来打开我们的圣经，在箴言第7， 7 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 对不起，箴言第1章 1 第7节。 ayat 7. Udah ketemu? 箴言第1章 1, 2, 第 ya. 7节。 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Kemudian Amsal pasal 10 dulu, 10 ayat 27. 然后箴言第10章第27节， 10 ayat 27. 箴言第10章第27节。 1, 2, ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Lanjut satu lagi dalam Amsal 19 ayat 23. 箴言第19章第23节。 1, 2, ya. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, sebenarnya takut akan Allah itu dalam kitab Amsal khususnya itu ditulis sangat banyak. 如果我们看这个箴言呢，这里写着敬畏神、敬畏耶和华，在这个经文，在这个箴言里面是很多。 Nah, tema kitab Amsal sebenarnya adalah hikmat untuk hidup dengan benar. 所以说这个经文呢，就是箴言，箴言这里经文就是意思我们有一个
untuk hidup dengan benar. 就是我们有得到神的真理。 Ya, jadi salah satunya hikmat untuk hidup dengan benar itu adalah takut akan Tuhan. 所以说我们要敬畏我们的神。 Nah, penulis kitab Amsal ini lebih dinominasi oleh Salomo, ya. 写着这个箴言的书是撒罗摩书， Ya, ada lain penulis yang lain juga, tetapi Salomo lebih banyak menuliskan kitab Amsal. 所以不止单单撒罗摩，但是还有其他的先知也写着。 Nah, bagi orang Israel kuno ada 3 golongan hamba Tuhan. 如果在别的时代，这个箴言呢有一个3个部分， Mereka menyebutnya sebagai para imam, 他们就是说是先知们， kemudian para nabi, 然后也是有先知， dan para bijak. 还有智慧， Orang-orang 是有智慧的人。 itu sebabnya kalau kita lihat dalam Alkitab kita ada banyak tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan orang bijak seperti di ini. 所以说，我们如果看到这个箴言里面呢，就是有很多的智慧。 Jadi orang bijak atau khusus Tuhan hikmat dan mengikuti nasihat ilahi. 所以说，这个人呢，就是被上帝祝福，就是给他们有很大的智慧来写这本书。 Khususnya ini mengenai masalah-masalah kehidupan secara praktis dan kemudian kehidupan secara psikologis. 所以说，这本就是关于到我们生活方面的一个行为。 Itu sebabnya kalau kita baca dalam kitab Amsal, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan kehidupan praktis, ajaran-ajaran praktis yang memang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 所以说，当我们看到这个经文呢，我们可以在我们生活当中，我们可以去行。 Jadi sifatnya bukan seperti sebuah narasi atau sebuah cerita, begitu ya. 所以说，这个不是单单是一本，只是一个故事，但是是一个行为。 Tetapi lebih kepada puisi dan kemudian kepada nasihat-nasihat. 就是我们被劝导，我们要去行的一个行为。 Perbandingan-perbandingan 还有其他的 dari kehidupan yang orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan kemudian dengan orang-orang yang lain yang dibandingkan dengan misalnya dengan kehidupan orang fasik. 就是一个敬畏神的行为和其他不敬畏神的一个心态。 Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kata takut ini kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, 如果这个敬畏呢，我们把它翻译去印尼文的时候， ada 2 pengertian Bapak Ibu. 有2个意思。 Yang pertama itu adalah rasa takut itu seperti merasa gentar atau ngeri. 第一就是敬畏的意思，就是好像我们很惧怕的意思。 Nah, merasa gentar ketika menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. 就是我们很惊怕，就是会得到一些不愉快的一个事情。 Tetapi kata yang kedua yang dipakai kata takut ini adalah kata takwa. 然后第2件就是敬畏的意思，就是我们怕。 Itu yang berarti adalah segan dan hormat. 怕的在这里就是意思，我们就是很敬畏的意思。 Ya, lalu apa kata nas firman Tuhan ini tentang takut? 然后在这个经文，敬畏的意思是什么呢？ Ya, dia pakai bahasa dirah yang berarti fear of God, respect, reverence. 如果在英文里面就是 fear of God， 就是敬畏神的意思。 Ya, yang lebih tepat kepada pengertian segan atau menghormati. 就是我们很敬畏。 Jadi takut kepada Tuhan bukan ketakutan mendapatkan hukuman. 所以这个敬畏神的意思呢，不是我们害怕， Bukan ketakutan mendapatkan hukuman karena melakukan sebuah kesalahan. 不是因为害怕我们做错了什么事情，然后我们会被惩罚。 Melainkan karena segan dan hormat akan keagungan dan kebaikan Tuhan. 然而就是我们很敬畏神，然后我们很敬拜他的意思。 Kita takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. 我们敬畏神是因为我们敬拜他。 Kita takut akan Tuhan itu maksudnya kita menghargai Tuhan. 我们敬畏神，因为我们很佩服他。 Dimanapun
在哪里， sedang dimanapun, 无论我们在 sedang 哪里， mengerjakan 我 apapun, 们在做什么事， kita menghargai dan menghormati Tuhan. 我们敬畏我们的神。 Jadi bukan karena ketakutan yang lain, bukan karena aturan atau bukan karena sebuah struktur atau sistem atau apapun yang disebut dengan itu. 所以不是因为我们害怕做错了什么，还是做了什么事情，我们得罪了。 Menghormati dan menghargai keadaan atau keberadaan Tuhan. 但是是因为我们敬畏，我们要敬拜我们的神。 Lalu mengapa kita perlu belajar untuk takut akan Tuhan, Bapak Saudara? 所以，然后我们为什么要 Yang 敬畏 pertama 我们 kalau 的 kita 神？ lihat di ayat ini dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. 因为在这边我们看到敬畏耶和华是知识的开端。 Maka yang pertama, kalau kita takut akan Tuhan, kita itu dianggap sebagai permulaan hikmat dan pengetahuan. 所以说，这里箴言写得很清楚，敬畏耶和华是知识的开端。 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 敬畏耶和华。 Jadi bisa kita simpulkan begini Bapak Saudara, takut adalah bagian utama dari pengetahuan. 所以说，敬畏耶和华呢，是我们一开始我们有一个知识的开端， Bagian utama dari 就 pengetahuan. 是最大的一个部分。 Atau mungkin kita bisa katakan takut akan Tuhan adalah kepala pengetahuan. 也可以说，我们敬畏耶和华是第一件事的，我们 Nah, 要去行。 Salomo dalam nas ini terkesan mengindikasikan seperti ini Bapak Ibu. 撒罗摩也是这样说， Takut akan Tuhan itu benar-benar merupakan permulaan pengetahuan. 撒罗摩也是这样说，我们敬畏耶和华呢，是我们知识的开端。 Sehingga orang yang tidak mengetahuinya atau tidak takut akan Tuhan berarti tidak tahu apa-apa. 所以说，如果有些人如果不认识神的话，他们就没有这个知识的开端。 Nah, jadi untuk memperoleh semua pengetahuan, 所以说，如果我们要得到这个apapun pengetahuan, apapun jenis pengetahuan yang mungkin kita masing-masing anggap berguna dalam kehidupan kita, 得到的一个知识，就是我们觉得很有用的，在我们生活上的， dia tidak akan pernah mendapatkan itu 他们不能得到， bagi dirinya tadi tidak dipenuhi dengan penghormatan kudus kepada Allah. 他们不能够得到。如果他们没有一个知识，没有一个他们的神，我们的神。 Kalau orang itu tidak takut kepada Tuhan, maka ilmu apapun yang ingin dikejar, 如果这个人呢，他没有一个敬畏耶和华的一个心态呢， tidak berarti apa-apa bagi dirinya 他 sendiri. 所得到的东西，他所得到的知识，对他自己没有益处。 Jadi sangat besar, sangat dipahami sekali bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan yang sesungguhnya. 是敬畏耶和华是一个知识的一个开端。 Nah, itu sebabnya perlu kita mengarahkan hati, pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. 所以说，我们的心，我们的观目，我们要关注在我们的神。 Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang ingin melakukan kehendaknya, dia harus terlebih dahulu tahu tentang ajarannya. 所以说，耶稣自己本身对他的门徒说：“如果你们要真实认识我的时候，你们 Karena 要真 tidak 的要。” mungkin seseorang melakukan kehendak Tuhan tanpa dia mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. 因为如果我们要去行神所要我们去做的旨意，我们要真实要认识他先。 Itu seperti meraba-raba Bapak Ibu Saudara. 如果不是这样的话，我们就是好像摸来摸去摸不到东西， Ya berjalan di dalam kegelapan maksudnya. 就是走在一个黑暗中的东西。 Nah itu sebabnya kita perlu takut akan Tuhan karena itu merupakan permulaan pengetahuan. Maka yang lain semuanya pun akan Tuhan tambahkan. 所以说，这个敬畏耶和华是一个知识的开关，对我们来说是一个很重要，因为当我们敬畏耶和华的时候，其他的东西会增加给我们。 Sama halnya bahwa pengetahuan itu berasal dari Tuhan, 就是好从神而来。 maka arah dan tujuan pengetahuan yang kita miliki harus kembali diarahkan kepada 所 Tuhan. 以说，我们所得到的从神所得到的知识，我们也是要归回给我们的神。 Nah ayat ini kemudian dibandingkan oleh Salomo dengan orang bodoh Bapak Ibu 然 Saudara. 后
这经文呢，也是被所罗门来去比喻。 Dikatakan di sana, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 这里也写着以往人藐视智慧和巡回。 Ya, siapa yang dimaksud dengan orang bodoh ini? 这个以往人是什么意思呢？ Tentu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 这就是不认识神的意思。 Mereka menganggap hina akan Allah dan tidak menerimanya. 他们就是觉得他们不认识神，然后他们就是觉得很巡会。 Mereka yang bagi dunia mungkin memiliki pengetahuan yang besar, 他们觉得他们自己有很大的智慧， tapi mereka menolak pengetahuan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri. 神所赐给他们的一个智慧， Dan Tuhan menyebutnya sebagai orang bodoh. 所以神就指他们是一个愚妄人。 Nah, dalam tuliskan seperti ini Bapak Ibu. 然后保罗也是这样说， Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan di sana, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 意思就是当这个十字架对他们来说就是好像很愚蠢的一个事情，但是对我们基督徒来说是一个很大的一个救恩。 Mereka yang tidak menerima kuasa salib, mereka yang tidak menerima pengorbanan Kristus, yang mereka anggap itu sebagai kebodohan, mereka lah yang disebut sebagai orang-orang bodoh, Bapak Ibu Saudara. 就是这些人，他们不接受这个十字架，就是一个救恩来的，然后他们就是被上帝指是一个愚 Mereka 妄人。 tidak mengerti tentang karya Allah. 他们不知道神的旨意，神的要所做的在这个地上的事情。 Mereka tidak mengerti tentang Allah seluruhnya, barangkali. 这是神， Karena mereka menolak dan tidak menerimanya. 因为他们拒绝了神。 Kemudian dalam ayat 20 bagian C dikatakan begini, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 1 Korintus pasal 1 ayat 20 bagian C. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 1 ayat 20 bagian C. 然后在哥林都前书第1章第20节下半身这里有说着，神岂不是叫这世上的智慧变成遗作吗？ Allah membuat hikmat orang dunia itu adalah sebuah kebodohan. 就是神就是把这世上的智慧变成遗作。 Pengetahuan dan hikmat yang dimiliki orang dunia, betapapun tingginya itu, adalah sebuah kebodohan bagi Allah. 因为世上的人有这个智慧呢，但是被神指是一个遗作的一个事。 Betapapun pengetahuan dan hikmat yang dimiliki oleh dunia besarnya seperti apa, kalau mereka tidak ada di dalam takut akan Tuhan, berarti sebuah kebodohan dan tidak berarti sama sekali. 在这个世上的人，无论他有很多大的智慧呢，如果他没有一个敬畏神的一个心态，他所得到的这个智慧是恍然的。 Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, sebenarnya kita sedang memiliki pengetahuan yang sesungguhnya. 所以说，亲爱的弟兄姐妹，如果我们有一个敬畏神的一个心呢，就是我们有一个很大的智慧，我们可以 Dan 认识我 itu 们的 justru 神。 juga membuka untuk pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa peroleh, membuka jalan bagi kita untuk dapat menikmatinya. 然后，因为这个敬畏神的一个心态呢，我们也可以得到其他的一个智慧。 Saya merindukan semua orang percaya juga mengalami hal yang sama. 我也很渴慕我们当中也是会得到这个智慧。 Masing-masing kita bisa koreksi diri kita sampai sejauh mana kita takut akan Tuhan dalam hal ini. 我们可以审查我们自己，我们敬畏神的一个心有多大？ Ya karena banyak juga orang Kristen baca firman Tuhan tapi tidak mengerti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? 因为也是有很大的部分基督徒他们读了圣经，然后他们也是没有得到了什么事情。 Atau memang sama sekali tidak punya niat membaca firman Tuhan barangkali. 然后也是有的没有一个心来要去读这个经 Tapi 文。 masalah yang umum yang sering terjadi adalah ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka tidak mengerti. Lalu kemudian ketika mereka tidak mengerti, mereka akhirnya meninggalkan firman Tuhan.
Saya tidak mengerti, jadi nggak usah baca sekalian begitu ya. 但是有些人呢，他们觉得他们已经读了圣经，然后没有得到什么事情，他们不了解，然后他们就远离了神。 Ya, dalam firman Tuhan kuncinya adalah takut akan Tuhan. Menghormati, menghargai keadaan Tuhan, mungkin itu membuka jalan peluang bagi kita untuk memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya. 最重要的就是我们有一个敬畏耶和华的一个心，然后我们才可以得到其他的一个智慧。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二， hidup aman tanpa ancaman. Ya, saya nggak ada ya. Yang kedua itu, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Supaya hidup kita aman tanpa ancaman. 然后第二件事，为什么我们要敬畏耶和华呢？就是我们会得到一些平安，没有得到其他的冲突。 Kita lihat dalam Amsal 19 ayat 23. 我们来打开箴言第19 Amsal 章 19 ayat 23 dikatakan. 23节。 Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2 ya. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah, kita lihat ayat ini dihubungkan dengan waktu malam Bapak Ibu Saudara. 我们看到这节经文，就是我们可以把它显明在这个晚上。 Malam itu adalah sebuah gambaran akan ketidaktahuan kita. 晚上呢，就是一个我们所不知道的一个事情。 Karena malam itu merupakan waktu untuk kita pakai beristirahat. 因为晚上呢是给我们时间，是我们要休息的一个时间。 Sehingga malam itu sering dipakai oleh para penjahat untuk melakukan aksinya. 所以说，在晚上呢，这些坏人呢，他们就是要去做他们所要去做的一个事情。 Kita tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari, Bapak Ibu Saudara. 我们不知道晚上会发生什么事情， Karena kemungkinan besar kita pun sedang terlelap. 因为在那个时刻呢，我们已经在 Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari, sehingga sudah sebagian besar kita pasti berdoa sebelum kita tidur. 因为晚上的时候，我们要睡觉前，我们不知道会发生什么事情，所以我们要先祷告。 Kita meminta kepada Tuhan untuk melindungi kita sepanjang malam. 我们求神来保护我们。 Kenapa kita berdoa demikian? Karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat kita tidur. 为什么我们要这样祷告呢？因为我们在睡觉的时候，我们不知道会发生 Dan 什么 karena 事。 memang malam itu merupakan sebuah misteri bagi kita. 然后晚上呢，也是一个就是有一个就是一个很秘密的一个事情，我们不知道的事情。 Ya, nggak ada yang tahu apakah kita waktu tidur itu masih bangun kembali ataukah ada orang-orang jahat yang melakukan kejahatan kepada kita. 因为晚上的时候，我们不会知道我们是否会再起床，然后是否有坏人来，我们不知道。 Itu sebabnya ayat ini menuliskan bahwa orang yang takut akan Tuhan mendatangkan hidup dan orang bermalam dengan puas tanpa mendapat celaka. 所以说这里就写着敬畏耶和华的得着生命，他比恒久知足，不遭祸患。 Mereka dapat bermalam dengan puas tanpa mendapat celaka. 所以他们就觉到很知足，不会得到祸患。 Jadi hidup mereka itu merasa aman dan bisa beristirahat dengan tenang walaupun tidak mengetahui apa-apa yang bisa terjadi pada malam itu. 所以说他们可以睡得安宁，他们可以，因为我们不会知道晚上会发生了什么事。 Ya, banyak orang tidak bisa menikmati tidurnya dengan enak. 很多人呢，他们不能在他们的睡觉很安宁的一个睡眠。 Karena mungkin perasaannya atau hatinya diliputi oleh ketakutan. 可能在他们的身体，他们在心上有觉得一个很奇葩的一个事情。 Kalau saya tertidur, apa yang terjadi? 他们会觉得，当我睡觉的时候会发生什么事 Dia？ memikirkan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. 他们有太多的想， Sampai akhirnya pikirannya tidak tenang dan kemudian dia tidak bisa tidur. 所以他们的脑海里很多的很多的东西让他们不能睡觉。 Nah, firman Tuhan berkata di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan, mereka bisa aman, mereka bisa bermalam dengan puas tanpa ada gangguan ataupun ancaman. 所以说，耶和华就对我们说，敬畏耶和华的得着生命，他比恒久知足，不再祸患。 Nah, takut akan Tuhan ini menjadi kunci sehingga kita tidak perlu khawatir dengan apapun. 所以说，我们不要去过滤什么东西。
tidak khawatir atau tidak takut akan dirampok, 不要去过滤我们会被打抢， tidak takut untuk didatangi setan 不要害怕会被魔鬼来， atau yang lain-lain. 还有其他的。 Ya, masing-masing kita mungkin periksa diri kita Bapak Ibu Saudara. 所以我们可以审查我们自己， Seberapa takut kita pada malam hari? 我们在晚上有多怕呢？ Kita mungkin perlu memperbaharui kehidupan kita di hadapan Tuhan. 可能我们要更改，我们要修改我们 Seringkali 在 oleh 神的 karena 面前。 berita-berita yang kita sering baca, kita dengar, kita saksikan lewat media sosial barangkali ya, dan itu membuat kita sendiri ketakutan. 可能我们在电视上啦，或者在报纸上，我们看到有很多事情发生在晚上。 Walaupun tidak ada sebenarnya. 可能在我们生活里面，我们没有得到这个东 Tapi 西。 kita sudah ketakutan duluan, kita berjaga-jaga. 但是我们自己就觉得很害怕，我们先害怕。 Mungkin sebagian orang ada yang menyimpan pisau di mana atau sekali-kali ada orang yang datang, mungkin kita bisa ada ambil pembelaan diri barangkali begitu ya. 可能有些人他们会藏一些东西兵器，就是等一下有坏人来的时候，他们有这个兵器可以打他们。 Seperti saya baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, dulu ada berita bukan lama ya, masih baru sebenarnya. Ada berita di daerah saya itu kan orang malam hari ketuk-ketuk masuk pintu rumah seseorang kemudian diancam dan akhirnya ibu itu karena sendiri memang ya anaknya sedang tidur ditusuk ininya lehernya dan kemudian perampoknya lari begitu ya. 就好像我自己本身也是觉得，在我那边住的地方，也是在晚上有一个老太太，她住着一个人，然后晚上那时候有一个坏人来到她的家，然后就把就是拿那个刀从她的脖子堵了一刀，她就逃掉。 Itu dekat rumah saya nggak begitu jauh lah maksudnya begitu Bapak Ibu Saudara. 这件事情在我住的地方很靠近。 Ketika orang membaca itu kan orang pikirannya wah PIU bahaya, ngeri, seram gitu ya. 当人读了这个报纸的时候，他们就觉得在 PIU 就是很危险。 Sampai saudari Nesa pun WhatsApp saya. 然后雷莎的弟兄，就是雷莎的WhatsApp. 就是微信给他。 Ya itu saya nggak tahu, mungkin udah malam pokoknya. Kak, hati-hati ya. 也是不知道，他突然间微信给我说，你要小心， Tutup pintu cepat. 你要快关住你的门， Ya ada ternyata ini perampok di sana begitu ya. 可能会有这个强盗来。 Sebenarnya itu sebuah perhatian. 这个是一个关系， Tetapi ya tanpa kita sadari kalau orang yang nggak kuat itu sebenarnya membuat dia ketakutan. 但是如果这个人他没有一个很强大的一个心态，他会觉得很害怕。 Ya banyak orang kalau melihat media sosial seperti itu mempengaruhi kehidupannya, bisa sampai akhirnya dia pun ikut-ikut ketakutan. 很多人他在网络上，他读了这个新闻呢，他会在他的生活上，他会觉得好像是他会得到这个诱惑，所以他会觉得很害怕。 Kita tidak bisa sangkali Bapak Ibu Saudara 这个是我们不能避免 bahwa 的事 sebenarnya 情， kita hidup di dalam dunia yang demikian. 因为我们真的活在这个世上， Ada banyak hal-hal yang terjadi di luar dari kendali kita. 因为有很多事情发生在我们不是在我们控制上的。 Ada banyak hal-hal yang terjadi yang sebenarnya begitu menakutkan juga. 因为在这个世上有很可怕的一件事情会发生。 Namun dalam firman Tuhan dikatakan takut akan Tuhan itu membuat kita bisa bermalam dengan puas, bisa beristirahat dengan tenang. 但是呢，这个经文对我们说，敬畏耶和华的得着生命，他必恒久知足。 Artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan itu kepada Tuhan. 意思就是说，我们把一切我们的生命交托在神的手中。 Hal-hal yang kita tidak bisa tangani secara pribadi, semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan. 一切事情我们不能控制的一些事情，我们要交托 Maka 在 Tuhan 神 yang 的手中。 menjaga kita, Dia memberikan kehidupan yang aman. 所以说，神会保护我们，他会 Kehidupan yang penuh dengan sukacita, 我 sekalipun kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. 们会得到一个很大的喜乐，虽然我们会面对这些事情。 Jangan sampai kehidupan yang demikian, yang kehidupan yang menakutkan itu menguasai
kehidupan orang percaya sehingga dia menyangkali keadaan Tuhan. 不要让这个惧怕的事情一直来迷惑我们。 Ya, kalau kita tidak menghormati Tuhan dan tidak segan kepada Tuhan, 如果我们没有敬畏神的话， kalau ada ketakutan-ketakutan yang lain menghampiri kehidupan kita, 如果有惧怕的事情 tentu 来临 kita akan 到我们的 dipenuhi 生 dengan 活的时候， rasa kecemasan, kekhawatiran. 就是我们的生命就是会觉得一个很害怕，然后很不安稳， Dan itu akan mengganggu kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. 这个会关于到就是迷惑到我们的对神的一个看法。 Bagaimana Tuhan memelihara dan menjamin kehidupan seseorang yang takut kepadanya? 然后神是用什么方法来给我们得了这个生命，然后很久的知足呢？ Ini digambarkan keberadaannya di waktu malam, Bapak Ibu Saudara. 这个就是在晚上的时候，我们可以看到， Tepatnya ketika seseorang sedang tidur, 就是在我们在睡前的时候， dia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. 我们不会知道什么事情会发生在我们的生命。 Nah, dalam perjanjian baru Rasul Paulus menulis seperti ini, Bapak Ibu Saudara. 还有在新约，保罗这样写， Takut akan Tuhan itu dituliskan dalam Kolose pasal 3 ayat 22 dan Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ya hampir sama sebenarnya ayatnya. Dikatakan di sana, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal, dalam segala hal. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 就是说，我的仆人啊，你们要敬畏耶和华，因为你们不要在别人的面前，你们只有才敬畏，但是你们在自己生活当中，你们要有一个心态，就是要一个敬畏耶和华的一 Apa 个 yang 心。 diharapkan Rasul Paulus dari ayat ini? 保罗在这个经节，他要表现什么呢？ Adanya sebuah ketaatan kepada Tuhan di dunia didorong oleh karena ketaatan kepada Tuhan yang di sorga. 就是我们有一个遵守神的一个事情，就是我们有敬畏神的。 Kita sebagai hamba di dunia ini kepada Tuhan kita taat kepada mereka, sebenarnya itu didorong oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan yang di sorga. 我们在这个世上，我们敬畏别人，就是因为我们是有一个敬畏神的一个心态，我们才可以敬畏别人。 Jadi takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah bicara tentang ketaatan seseorang kepada Tuhannya. 所以说，这个敬畏神，在这个经节里面，就是意思就是说，我们先敬畏我们的神， Dan 遵 saya 守我们的 percaya 神。 bahwa ketaatan itu 所以说，这个遵守呢， selalu ada korelasinya dengan berkat-berkat Tuhan. 所以如果我们遵守的时候，我们就会得到神的祝福。 Ketaatan itu selalu berkorelasi, ada korelasinya dengan berkat-berkat Tuhan. 因为这个我们在遵守的时候，就是有关于到这个神的祝福。 Berkat itu bisa juga berupa perlindungan Tuhan kepada setiap orang yang taat kepadanya. 神的祝福也是可以，我们得到这个安稳，这个生命。 Jadi hidup kita bisa aman, dilindungi oleh Tuhan, jauh dari ancaman-ancaman. 所以说，我们的生命就是被神保护，我们就可以得到一个安稳、安定的一个生命。 Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan oleh karena kita takut akan Tuhan 我们被神 atau taat kepada Tuhan. 神保护我们，是因为我们有一个敬畏，我们有遵守我们的神。 Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, 第三， selain hidup kita aman tanpa ancaman, yang ketiga, kebahagiaan umur panjang. 第三就是我们得到一个长寿， Kebahagiaan umur panjang. 我们喜乐得到长寿。 Amsal 10 ayat 27. 箴言第10章第27节， 10 ayat 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 我们一起来读。 1, 2 ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 敬畏耶和华，诗人日子加多，但恶人的年岁比被减少。 Saudara Bapak Saudara kalau kita misalkan hubungkan ayat ini di ayat 25 gitu ya, dan kemudian 28. Di ayat 25 dikatakan di sana bahwa ada taufan melanda. 如果我们看箴言10章第25节，这里说， Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi.
这里写着暴风已过，二人归于无有。 Ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. 28节，一人得盼望，必得喜乐；二人得指望，必自灭。 Kalau kita hubungkan dengan kedua ayat itu, Bapak Ibu Saudara, 如果我们把这个两节经文 kita 连 bisa 在一起 melihat 的 di sini 时候， sebuah perbandingan yang concern kepada kehidupan orang yang takut akan Tuhan. 我们可以看到这个有关于我们相信神，我们有敬畏神的一个很大的一个事情。 Jadi saya memahami ini bukan masalah seberapa banyak umur yang dimiliki, tetapi kepada kualitas umurnya. 这里不是因为我们活了多久，我们才可以去感受到，但是是我们年岁的，我们成长的这个年龄，我们可以去感受到。 Ya, misalkan orang beranggapan seperti ini. 比如说， ketika seseorang meninggal misalnya dengan umur yang sangat singkat, 当有些人他去世了，就是在很短的年岁的时候， atau masih belia begitu ya. Dan kemudian kita berkata bahwa dia tidak takut akan Tuhan. 就是我们会说他很年轻就死去了，就是他没有敬畏耶和华， Itu adalah pandangan yang keliru. 这是一个很错误的想法。 Jadi kualitas umur yang kita miliki tersebutlah yang sangat penting, Bapak Ibu 所 Saudara. 以说我们年岁的品质，就是我们认识敬畏耶和华的一个要去行的， Kebahagiaan umur panjang 就是我们会得到长寿， syarat dengan makna. 就是 Ya, hidupnya penuh dengan makna 他就是他的生活上有意义。 dan mengenal Tuhan dengan benar. Itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan katakan di sini. 然后他也是认识我们的神，就是我们生活要去行的一个事情。 Memang kita mengharapkan umur kita panjang, Bapak Ibu Saudara. 对我们大家都很渴望，我们有很长的长寿。 Tetapi yang paling penting adalah mengisi hari-hari itu, tahun-tahun itu dengan takut akan Tuhan. 但是呢，我们要把我们的日子每一天，然后每一年，我们要有一个敬畏耶和华的一个心态。 Sebab sangat percuma apabila kehidupan seseorang atau dia hidup di dunia ini dengan begitu lama, tetapi kehidupannya tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan. 因为很可惜的一个事情，就是我们在这个世上，神给我们很长的年寿，但是我们没有一个敬畏耶和华的一个心。 Tentu bukan kehidupan yang demikian yang Tuhan maksud. 当然不是这样的，神所许愿的一个事情。 Tapi kehidupan yang memiliki kualitas. 但是生活上有一个很好的品质， Hidup yang benar-benar berguna. 在这个世上活着很有意义的一个事， Hidup yang benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. 活着就是在他的身上会显出他是一个很敬畏耶和华的一个心。 Dari 25 tadi saya katakan bahwa kita beroleh pengertian bagaimana orang percaya ini bisa menghadapi badai hidup. 因为刚才我们所读的这个义人呢，他怎样去度过这个暴风雨呢？ Mereka tidak takut dengan badai. 他们不怕暴风， Mereka tidak tenggelam dalam badai kehidupan. 他们也不会被这个暴风一过。 Dan kemudian kita lihat kualitasnya dengan kehidupan orang percaya di ayat 28 itu, dia mempercayai dan berharap kepada Tuhan. 然后我们也可以看到，在28节，义人得盼望。 Maka hal yang penting Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami bahwa bukan seberapa hidup, 所以说我们要了解，不是因为我们活了很长的时间， tetapi bagaimana kita hidup. 但是我们要如何去活？ Bagaimana kita hidup. 我们要怎样去活？ Nah, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Efesus pasal 5 Bapak Saudara. 在以弗所书这里， Efesus pasal 5. 以弗所书第5章， Silakan buka Alkitabnya Bapak Saudara. 我们先打开我们的圣经，以弗所书第5章， Efesus pasal 5. Ayat yang ke-15 dan 16. 第15节到第 ayat 16 yang 节。 saya rasa kita sudah sering dengar. 这个我们大家一定有读过了， Kita baca sama-sama Bapak 我 Saudara. 们一起来读。 1, 2, ya karena itu perhatikanlah dengan saksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita hidup. 就是我们要怎样活着， Ini yang Tuhan mau dari kita, Bapak Saudara. 这是神所 Bukan 要 seberapa 我 lama 们去 kita 做的， hidup di dunia ini, 不是因为我们在这个世上活了多久， tapi bagaimana kita hidup. 但是我们要怎样去活着， Apa kualitas kehidupan kita? 我们的生活的品质是什么？ Dikatakan situ, jangan seperti orang bebal, yang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, 这里说不要像以美人， tetapi orang yang takut akan Tuhan, 但是要像敬畏神的人， seperti orang arif, 就是好像一个敬畏神的人， mempergunakan waktu-waktu yang ada, 他们爱惜他们的光阴， sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan, Bapak Saudara. 就是符合上帝的喜悦， Jadi bukan cuma sekedar melintas begitu ya. 所以不只单单只是过去而已。 Ya karena memang harus lewat, ya lewatlah begitu ya. 就是我们觉得啊，这个要过去就过去吧。 Bukan, Bapak Saudara, penting kita memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia ini. 所以不是这样的心态，但是我们要觉得我们在生活上有一个很好的品质。 Apa yang kita lakukan? 我们要做什么？ Apa yang kita kerjakan? 我们要去行什么？ Adakah semua ini dibarengi karena kita takut akan Tuhan? 是否我们所做的这个事情，我们有一个 Atau 敬畏神 berjalan 的心呢？ semau gue? 还是我们只是过去而已呢？ Ya seperti orang misalkan menganggap bahwa dirinya itu takdir begitu ya. 就是好像别人说，哎呀，我的生活就是这样， Ya, saya jadi seperti ini ya karena memang sudah ditakdirkan dari sana. 我生活会这样，就是因为就是这样啊。 Tuhan sudah tuliskan, 神已经写了， kamu hari sekian akan begini, akan begitu, akan begitu. 你今天会这样，明天会这样，后天会这样。 Enggak ada dalam pemahaman Kristen begitu. 没有 Saudara. 在这个 Jangan salah ya. 我们不要有 Itu paham 错的 orang 观 yang 念， tidak percaya kepada Tuhan. 这个是不认识神的一 Tuhan 个 tidak 观念 pernah。menuliskan hal demikian. Tuhan itu bukan dalam, Bapak Ibu. 神不是他写在他的书上，我们会活在这样一个情况。 Kita diberi hikmat oleh Tuhan. 我们 Nah, 给我 kita 们智慧， melakukan seperti yang Tuhan inginkan. 我们会怎样去行想让神所喜悦的？ Jangan berkata bahwa ini sudah takdirku. 我们不要去觉得，哎呀，这个是我的命运， Saya sudah ditentukan seperti ini. 我的命运就是这样。 Tuhan yang mana menentukan hidup saudara seperti itu? 哪一位神是这样定你的命运的呢？ Ini nasibku. 这是我的命运， Bukan, Bapak Saudara. 不是这样。 Allah memberikan hikmat kepada kita. 神给我们智慧， Allah memberikan kesempatan kepada kita. 神给我们智慧， Justru 机 Tuhan 会。 mengajari kita jadilah seperti orang arif, 所以说，神就是教导我们， bukan seperti orang bebal. 像这个艺人， Kita mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang bermakna. 我们在我们的生活上就是有显出很好的一个生活。 Kita mengisi hari-hari kita, 每一天我们就 tahun-tahun kita, 我们每一年 seperti yang Tuhan mau atas kehidupan 就 kita. 是去行神所需要我们去行的一个行为。 Umur tidak perlu terlalu panjang, 我们的年数不要太长， kalau tidak di dalam Tuhan, Bapak 如 Saudara. 果没有在神里面， Ya. Singkat tapi bermakna lebih baik daripada panjang tak ada gunanya. 短暂有意义，然后很有益处，比较好，比那个长寿，然后对神没有意义的。 Ini yang saya maksud dengan kebahagiaan umur panjang. Bukan hanya sekedar umur panjang, tetapi kualitas umur panjang itu benar-benar ada. 这个就是刚才我所说的，我们得到一个很大的喜乐。 Dan sebabnya kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing, Bapak Saudara. 所以说，我们需要审查我们自己， Apa kita cenderung menerapkan hidup takut akan Tuhan 是否在我们的生活上已经有一个敬畏 dengan 神的一个心态， memperhatikan setiap kehidupan kita sehari-hari 就是去审查我们的生 dan 活上， berjalan sesuai dengan kehendaknya. 我们去行神每一天去行神所需要的， Ataukah kita sama 所喜 sekali 悦的 tidak memperdulikan kehidupan yang seperti apa yang kita tampilkan? 或者我们不管我们现在所活着的是什么， Ya, yang penting panjang umur lah, udah hidup lama di dunia ini begitu. Tapi kita tidak peduli kehidupan seperti apa yang kita tampilkan. 就是我们就是感觉到我们活着很长，然后我们要去做什么我们就不管， Nah, itu adalah sebuah kehidupan yang
menurut saya itu malang. 这个就是我所说的，我们活在一个很悲哀的一个生活。 Nah, sebagai penutup kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini adalah takut akan Tuhan berarti menghargai, menghormati Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, di mana dan kapanpun. 所以今天的结论就是，敬畏耶和华就是在我们的生活上我们要去行的一件事情。 Dengan takut akan Tuhan, kita sudah memiliki pengetahuan yang seharusnya kita capai dengan pengenalan dan ketundukan kepadanya. 就是敬畏神的时候，我们就会得到智慧、知识。 Dengan takut akan Tuhan akan menjamin perlindungannya kepada kita, karena kasih Allah tidak dapat dihalangi oleh apapun. 然后敬畏耶和华呢，就是会让我们的生活很安稳、安定。 Nah, dengan takut akan Tuhan, kita dapat memiliki hidup yang sepenuhnya. 然后敬畏神，我们在生活上我们就会表现神所让我们我们神所喜悦的事情。 Dan memahami arti hidup yang sesungguhnya. 我们呢也会体会到，我们会了解我们的生活的意义。 Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们来祷告。 Terima kasih Bapa yang baik. 感谢你天父， Firman-Mu adalah ya dan amin. 你的真理是 Engkau di 是的 atas segalanya. 你是我们的。 Ketika kami menerima Engkau, 当我们接受你的时候， maka kami sudah memiliki Engkau dan memiliki pengetahuan yang sesungguhnya. 我们已经得你的智慧，你的 Tolong kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, 求你救我们今天的 berkarya Engkau di hati kami memberikan pengertian yang lebih luas, 今天的经文，你给我们赐给我们知识，赐给我们智慧， supaya kami Bapak memahami dan mengenal Tuhan, 直到我们会更认识你， dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan 然后 kami. 我们也可以去行你所喜悦的事。 Karena kami sangat terbatas dalam mengerti apa yang kami dengar, 因为我们人有限，去了解你的事情， tetapi Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas, ya Allah Roh Kudus. 但是你是神，是没有无限的神。 Engkau mengingatkan kami ketika kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, 你让我们明白， memberikan hikmat pengertian, 给我们智慧， sehingga firman Tuhan tidak hanya berlalu ketika kami mendengar, tapi firman Tuhan itu benar-benar meresap ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. 使到你的话在我们的生活上会扎根，然后我们也可以有一个心态去接受你的真理， Sehingga itu bisa berbuah memuliakan Engkau. 直到可以结果。 Terima kasih Tuhan, 感谢神， berkati jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. 祝福你的会友们，无论他们在 Mereka yang sedang di rumah, 他们无论在家里的， mereka yang sedang lemah terbaring karena sakit, 无论在床上躺着， mereka yang bergumul oleh karena pergumulan dunia ini. 他们在家里所需要、所呼喊的， Kami berdoa kepada mereka untuk mereka dengan kasih ya Tuhan. 我们为他们用爱心为他们祷告。 Tuhan kiranya melawat mereka pagi hari ini. 求神你看顾他们， Apapun keadaan mereka, 无论他们的生活上， Tuhan sanggup memulihkan mereka. 你是上帝， Beri hati yang tertuju kepada Tuhan bagi mereka, 让他们的心 sehingga mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, 使到他们可以看到你 mengerti kemauan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. 然后在他们的生活上，他们会觉得你是有 Dan 大的 kami sama-sama boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kami. 然后我们也可以去行你所喜悦的事情。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，上帝。 Yang ragu akan kebenaran firman Tuhan, 我们有疑惑的， Engkau teguhkan kiranya. 你给我们坚固的心， Karena firman-Mu tidak berubah. 因为你的话是没有 Dunia 改 ini 变， boleh berubah dengan segala keadaannya. 这个世上可以改变， Tapi firman Allah adalah kekal untuk selamanya. 但是你的话语是永恒的。 Firman Allah adalah tempat satu-satunya bagi kami untuk berharap dan berpegang karena tidak pernah mengalami perubahan oleh zaman apapun. 你的话语是我们唯一可以得到盼望、可以得到安稳的， Biar kiranya umat Tuhan di tempat ini 直到我们在这里的会友们 bersandar sepenuhnya kepada kebenaran-Mu. 可以依靠你的， Ini doa kami Tuhan. 这是我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚！ Mari orang percaya sama-sama 我 katakan 们一起来说， amin. Ya puji Tuhan, silakan kembali.
percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan, ya. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, ya, kita akan berdoa untuk persembahan. Sekaligus kita juga berdoa syafaat, ya, untuk bangsa dan negara kita, untuk pandemi, ya, untuk gereja kita, juga untuk seluruh jemaat kita, ya. Dan mungkin saya dengan hormat bisa minta Pak Siahaan untuk bisa doa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita sehati sejiwa, kita dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa punya Tuhan seperti Engkau, dan kami berterima kasih Bapa punya Allah seperti Engkau Bapa. Bapa, kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini Bapa kami bisa berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus Bapa. Itu semua hanya kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang melihat dari surga, Engkau yang melihat Bapa keadaan dunia sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya pembela dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, di tengah-tengah pencobaan yang terjadi pada saat ini Tuhan Yesus, yang mana pada saat ini Bapa, rasa kekhawatiran manusia yang ada di dunia ini Bapa begitu luar biasa Bapa, oleh wabah virus corona ini Bapa. Tuhan, kami percaya, kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami tidak akan merasa takut, kami tidak akan merasa khawatir karena Engkau berada di pihak kami Bapa. Tuhan, kami percayakan semua kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkau telah membebaskan kami Bapa 2000 tahun yang lalu Bapa. Engkau telah membebaskan kami dari berbagai macam wabah virus, telah membebaskan kami dari berbagai macam penyakit, telah membebaskan kami dari berbagai dosa-dosa kami Bapa. Ya Bapa, Engkau kiranya melindungi kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Berikan mereka iman yang teguh. Ajari kami setiap hari untuk membaca firman-Mu, berdoa kepadamu, menyembah Engkau Bapa, sehingga kami mempunyai iman yang teguh Bapa. Tuhan Yesus, pimpin kami semua, berkati kami semua Tuhan Yesus. Ajari kami semakin hari untuk tunduk dan tangguh akan firman-Mu Bapa. Ajari kami untuk benar-benar mengerti akan firman-Mu Bapa, sehingga ketika pencobaan ini terjadi Bapa, kami kuat menghadapinya Bapa bersama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, berkati juga pekerjaan, usaha, bisnis semua anak-anak-Mu Bapa. Berkati kami Bapa. Pakailah kami Bapa menjadi saluran berkat bagi semua orang yang memerlukan Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Baik mereka yang ada di rumah maupun mereka yang ada di tempat ini Bapa. Baik mereka yang dalam keadaan sakit, baik mereka dalam keadaan apapun keadaan mereka Bapa. Tuhan, kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah sumber segala jawaban atas setiap doa-doa kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Beserta seluruh staf kabinet kerjanya Bapa. Berikan mereka hikmat Bapa dalam mengambil satu kebijakan, satu keputusan Bapa, sehingga Bapa benar-benar berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada semua orang ya Tuhan Yesus, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bapa tercipta Bapa. Kami juga berdoa buat Pulau Batam yang kami cintai ini Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi Bapa akan ada pilkada di Pulau Batam ini Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, kiranya Engkau memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Bapa. Engkau pakai semua anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan Bapa di Pulau Batam ini Bapa, agar mereka menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di Pulau Batam itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
pada sebentar lagi kami akan memberi berkat-Mu ya Bapa, memberi persembahan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan petugas sambil kita naikkan pujian Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau tuntun langkahku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk pengumuman ya bahwa minggu depan ibadah kita tetap akan kita buka ya untuk seluruh jemaat bisa datang beribadah ke gedung gereja, tetapi perlu mendaftarkan diri dulu melalui WA ya, karena kita ada pembatasan, karena kita hanya sediakan sekitar 40-an kursi ya, supaya seluruh jemaat bisa terlayani dengan baik, dan ini demi juga kesehatan kita semua. Jadi kita lakukan pembatasan, dan kita juga harapkan seluruh jemaat agar mengikuti ya protokol kesehatan selama kita mengikuti ibadah di gedung gereja. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir ya, mungkin lebih memilih untuk beribadah dari rumah, kita juga ibadah online kita juga berjalan bersama-sama ya. Dan bagi jemaat yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan kepada gereja ya, perpuluhan, ucapan syukur dan sebagainya, bisa ditransfer ke rekening gereja yang sudah ditampilkan ya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada seluruh jemaat yang dengan setia memberikan persembahan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati ya. Demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran. Ajaib
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Allah si pemberi berkat itu. Biar kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan pengorbanan dari Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan kita dari dosa, membawa kita kepada suatu kehidupan kekal bersamanya di surga kelak. Bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Allah Roh Kudus kiranya terus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.